Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Kita akan pergi kepada 6.1 sifat geometri bentuk 3 dimensi untuk matematik tingkatan 2. Okey, ini adalah channel Cikgu Kimberly. 6.1 sifat geometri bentuk 3 dimensi. Standard pembelajaran, membandingkan, membezakan dan mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat geometri prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. 6.1 Sifat geometri bentuk 3 dimensi. Bentuk geometri seperti segi 3, segi 4 tepat, poligon dan bulatan mempunyai permukaan yang rata ialah bentuk 2 dimensi. Bentuk 2 dimensi mempunyai panjang dan lebar sahaja. Berikut adalah gambar rajah untuk bentuk 2 dimensi. Okey, bentuk pertama ialah segi 3. Yang kedua ialah segi 4 sebab dia ada 4 sisi. Yang ketiga juga ialah segi 4 sebab ada 4 sisi. Yang ada 6 sisi kita panggil heksagon. Bentuk yang terakhir ialah bulatan. Okey, tadi kita sudah belajar bentuk geometri dalam 2 dimensi. Sekarang kita akan belajar bentuk geometri dalam 3 dimensi. Bentuk geometri seperti prisma, piramid, silinder, kon dan sfera mempunyai permukaan yang rata atau melengkung, atau kedua-duanya ialah bentuk 3 dimensi. Okey, bentuk yang kamu nampak yang pertama ini dia ialah prisma. Bentuk yang kedua piramid, bentuk yang ketiga silinder. Bentuk yang keempat, kon. Bentuk yang terakhir ialah sfera. Okey, bentuk 3 dimensi mempunyai panjang, lebar dan kedalaman. Bentuk solid geometri yang biasa kita jumpa dalam kehidupan harian. Gambar rajah pertama dengan gambar rajah kedua, bentuk ini kita panggil prisma. Yang ketiga ni kita tidak jumpa dalam kehidupan harian tapi kita belajar dalam buku sejarah. Ini ialah piramid. Okey, botol air, tong gas dengan tong sampah. Okey, ini kita panggil bentuk dia ialah silinder. Okey, seterusnya kita pergi kepada topi hari jadi. Kong keselamatan, kong aiskrim, kita panggil bentuk ini ialah kon. Bola kerajaan dalam jenis yang bulat, buatan bumi dalam bentuk bulat, guli kita panggil sfera. Jadual di bawah menerangkan bentuk geometri 3 dimensi dan sifat-sifat geometri. Okey. Bentuk geometri yang kamu nampak di sini kita panggil prisma. Kenapa kita panggil dia prisma? Kita tengok sifat geometri dia. Mempunyai 2 tapak rata berbentuk poligon yang kongruens dan selari. Ini adalah tapak dia. Okey. 2 tapak rata berbentuk poligon, kongruens dan selari. Okey, kita tengok apa maksud untuk kongruen. Kongruen di sini ialah perihal yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama pada tapak dia. Okey, kita tengok tapak bentuk pertama. Dia ialah bentuk segitiga. Yang ini pun tapak berbentuk segitiga. Kedua-dua tapak di sini adalah bentuk segitiga dan kongruens.
congruence di sini maksudnya saiz dan bentuk yang sama. Sifat yang kedua ialah tapak pertama dengan tapak kedua garisan di sini adalah selari. Dia adalah selari. Jadi, bentuk pertama ni kita panggil prisma. Okey, kita tengok bentuk yang kedua sini. Tapaknya adalah bentuk poligon hexagon. Kenapa kita panggil dia hexagon? Sebab ada 6 sisi yang sama. Okey. Tapak atasnya pun bentuk hexagon. Kedua-dua tapak di sini adalah sama. Kita panggil tapak yang congruent. Dan semua garisan dia adalah selari. Garisan di sini adalah selari. Jadi, bentuk ini kita juga panggil dia adalah prisma. Okey, kita pergi kepada permukaan rata dengan muka lain berbentuk segi empat. Maksudnya di sini, permukaan lain semua berbentuk segi empat dan dia ialah permukaan rata. Sama dengan permukaan tapak tadi. Dia juga adalah permukaan rata. Solid geometri ini mempunyai karatan rentas yang seragam. Okey, kita tengok permukaan rata. Untuk kedua-dua prisma ini, semua permukaan dia adalah permukaan rata. Okey, adakah kubus dan kuboid merupakan sebuah prisma? Kita akan tengok tapak dia. Tapak untuk kubus, segi empat sama. Tapak di belakang, segi empat sama. Kedua-dua tapaknya adalah congruence. Sama saiz dan bentuk. Dan garisnya adalah selari. Jadi, kubus adalah prisma. Okay, kita tengok kuboid. Tapak dia segi empat tepat. Ini pun adalah segi empat tepat. Kedua-dua tapak adalah congruence. Dan garisan adalah selari. Jadi kita boleh membuat kesimpulan. Kubus dan kuboid merupakan prisma bertapak segi empat sama dan segi empat tepat. Tahukah anda, piramid dan prisma dinamakan mengikut bentuk tapak. Okey, piramid ni namanya ialah tetrahedron. Okey, untuk prisma, kita tengok tapak dia. Tapak di bawah sini ada 6 sisi yang sama. Kita panggil hexagon tapak dia. Jadi, kita panggil dia prisma hexagon. Okey, yang di bawah sini, tapak dia ialah segitiga. Jadi, tapak atas dan tapak bawah adalah sama dan congruence. Kita panggil dia prisma segitiga. Okey, untuk prisma, kita boleh mengira bucu. Okey, kita cari di mana bucu dia. Okey, ini ya. Titik di sini kita kira bucu. Sini satu bucu lagi. Ni satu lagi. Sudah ada 3, 4, 5, 6. Okey. Untuk prisma yang pertama, kita dapat cari 6 bucu pada solid geometri ini. Okey. Kemudian, garisan ini, kita boleh panggil dia tepi atau sisi. Untuk prisma. Tepi atau sisi. Okey. Kita nak kira berapa sisi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk bentuk pertama, dia ada 9 tepi atau sisi. Bucu dia ada 6. Okey, sekarang kita akan belajar bentuk geometri piramid.
Bentuk macam ni kita panggil dia piramid. Kita tengok sifat geometri dia. Dia mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon sama ada segi 4, segi 3 atau bentuk poligon yang lain. Muka lainnya berbentuk segi 3 yang bertemu di puncak. Okey, kita tengok tapak dia. Okey, yang ini adalah tapak untuk piramid ini. Sekarang tapaknya ialah berbentuk segi 4. Dan muka lain dia adalah berbentuk segi 3. Kalau tapak dia segi 4, maksudnya di sini ada muka segi 3, ada 4. Okey, seterusnya kita tengok permukaan rata. Semua permukaan di piramid ini adalah permukaan rata. Tapak permukaan rata, 4 segi 3 yang lain juga adalah permukaan rata. Jadi piramid jenis ini mempunyai 5 permukaan rata. Seterusnya kita tengok pucuk untuk piramid. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 titik. Jadi titik ini adalah pucuk. Okey, kita akan pergi tengok tepi. Okey, tepi atau sisi untuk piramid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mempunyai 8 tepi atau sisi dan 5 pucuk. Okey. Bentuk yang seterusnya kita panggil silinder. Ini adalah silinder. Silinder mempunyai 2 tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Kongruen di sini maksudnya tapaknya adalah sama saiz dan bentuk. Tapaknya bentuk bulatan. Sama saiz dan bentuk. 2 tapak ini adalah permukaan rata. Permukaan rata. Okey, seterusnya dia mempunyai satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan 2 tapak. Okey. Sisi melengkungnya berada di sini. Permukaan melengkung untuk silinder. Jadi untuk silinder, dia mempunyai 2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung. Dia tidak mempunyai pucuk. Tahukah anda, ini adalah bentuk geometri serong. Ini untuk silinder, ini untuk prisma, ini untuk kon. Okey, bentuk geometri seterusnya adalah bentuk kon. Gambar raja ini kita panggil kon. Kita tengok sifat geometri dia. Satu tapak rata berbentuk bulatan, mempunyai satu puncak. Satu permukaan melengkung yang menyambungkan tapak dengan puncak. Okey, kita tengok tapak kon. Dia adalah berbentuk bulatan. Dia ialah permukaan rata. Okey, permukaan yang satu lagi ialah permukaan melengkung. Permukaan melengkung ialah bahagian ini. Titik atas ni kita panggil puncak. Okey. Untuk mencari tepi bagi kon, tepi dia berada di sini. Ini kita kira satu tepi. Tapak dia permukaan rata, ini permukaan melengkung dan dia ada satu titik. Kita juga boleh panggil pucuk. Titik ini pucuk. Okey, seterusnya kita tengok sfera. Ini adalah sfera. Dia mempunyai pusat sfera. Semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Mempunyai satu permukaan melengkung. Untuk sfera, dia hanya ada permukaan melengkung sahaja. Contoh, lengkapkan jadual di bawah tentang ciri-ciri bentuk geometri berikut. Okey,
bentuk geometri yang dia bagi yang sini, yang pertama ini namanya ialah silinder. Okey, kita tengok bilangan permukaan rata. Kita tengok tapak dia. Tapaknya berbentuk bulatan. Dia ada dua bulatan. Dua bulatan di sini adalah permukaan rata. Jadi permukaan rata ada dua. Seterusnya permukaan melengkung kita rujuk kepada yang ini. Permukaan melengkung ada satu. Bilangan pucuk dia ada untuk silinder. Bilangan tepi kita akan rujuk kepada yang ini. Ini adalah tepi untuk silinder. Tempat sambungan bulatan ni kepada segi empat ni. Okay, jadi jawapannya permukaan rata 2, permukaan melengkung 1, bilangan pucuk 0, bilangan tepi 2. Okey, bentuk seterusnya di sini ialah bentuk piramid. Okey, permukaan rata. Semua permukaan di piramid adalah rata. Jadi kita mula dengan tapaknya dulu. Tapak 1, segitiga 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 segitiga tambah dengan tapak semua sekali 5 permukaan rata. Permukaan melengkung 0 untuk piramid. Pucuk. Okey, untuk mengira pucuk ini titik dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mempunyai 5 pucuk. Okey, tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mempunyai 8 tepi. Okey, bentuk seterusnya di sini. Kita tengok tapaknya dahulu. Okey, tapaknya berbentuk segitiga. Di bawah pun tapaknya berbentuk segitiga. Tapak ini adalah congruence dan selari. Jadi, nama untuk bentuk ni adalah prisma. Permukaan rata. Semua permukaan di sini adalah permukaan rata. Okey, kita akan kirakan semua permukaan dia. Tapaknya ada 2 kan? 3, 4 dan yang belakang ni 5. Jadi dia mempunyai 5 permukaan rata. Permukaan melengkung. Dia ada untuk prisma. Sifar. Bilangan pucuk. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 pucuk. Okey, untuk pucuk ini kamu tandakan guna pensel, bulatkan jadi satu titik. Okey, bilangan tepi kita akan kira di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 tepi. Okey. Seterusnya adalah sfera. Bentuk ni adalah sfera. Permukaan rata 0. Dia hanya mempunyai permukaan melengkung 1. Bilangan pucuk 0. Bilangan tepi dia 0. Okey. Bentuk yang terakhir ini kita panggil cone. Bilangan permukaan rata. Hanya bahagian sini saja permukaan rata. Tapaknya berbentuk bulat. Ini adalah permukaan rata 1. Okey. Bilangan permukaan melengkung. Bahagian sini ya. Ini adalah permukaan melengkung. Dia ada 1 saja. Bilangan pucuk. Bahagian sini. Ni. Kita katakan dia 1 pucuk. Bilangan tepi. Tempat sambungan bentuk bulatan ni dengan permukaan melengkung. Ini ya. Dia ada tepi 1. Okey, ini jawapan untuk contoh ini. Okey, tip pembelajaran. Bilangan pucuk, tepi dan muka bagi prisma dan piramid bergantung kepada bentuk tapaknya. Okey, bentuk tapak di sini ya, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi yang sama, dia adalah pentagon.
Okey, kita nak tengok bilangan pucu dah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mempunyai 10 pucu. Tepi, okay, kita kira tepi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Depan tapaknya ada 5 tepi. Belakang pun ada 5 tepi. 10 sudah. 11, 12, 13, 14, 15. Dia mempunyai 15 tepi. Okey, muka. Depan 1, belakang 1, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Dia mempunyai 7 muka. Okey, seterusnya kita tengok yang dekat bawah sini, piramid. Untuk kira pucu dia, 1, 2, 3, 4. Dia mempunyai 4 pucu. Tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mempunyai 6 tepi dan muka. Okey, untuk muka dia, tapak dia 1, segitiga 1, 2, 3. Semua sekali dia mempunyai 4 muka. Maksudnya di sini, prisma dan piramid, pucu, tepi dan mukanya akan berubah bergantung kepada gambar raja yang mana satu dia bagi dengan anda. Okey, jom cuba 6.1 buku teks muka surat 101. Nyatakan sifat geometri bagi objek 3 dimensi yang berikut. Okey, ini adalah bentuk kon, B, C dan D. Okey, penyelesaian. Untuk A, mempunyai satu tapak berbentuk bulatan, mempunyai satu permukaan melengkung yang bertemu di puncak kon. Ini adalah sifat bagi solid geometri kon. Untuk B, B ini ialah kubus atau nama lain ialah prisma berbentuk segi 4 sama. Dia mempunyai 6 permukaan berbentuk segi 4 sama, mempunyai sisi dan pucu. Okey, ini jawapan untuk A dan B. C dan D kamu boleh cari jawapan sendiri dengan merujuk kepada jadual yang menerangkan bentuk geometri 3 dimensi dan sifat-sifat geometrinya yang berada di dalam buku teks muka surat 101. Okey, sekarang kita tengok soalan 2. Nyatakan bentuk 3 dimensi yang mempunyai sifat geometri seperti berikut. Okey, A. Mempunyai satu puncak dengan satu permukaan melengkung. Dia hanya ada satu puncak dan satu permukaan melengkung. Jawapannya ialah kon. Okey, B. Mempunyai satu puncak dengan tapaknya berbentuk poligon. Tapaknya berbentuk poligon contohnya ialah segitiga, segi 4. Jadi jawapan B ialah piramid. C. Semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat jarak. Dari pusat jarak, C ini adalah sfera. Jadi ini jawapan untuk soalan 2. Selamat belajar math. Okey, ingat subscribe dan tekan loceng di belakang subscribe ini untuk channel saya, Cikgu Kimberly. Thank you.